Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan paling besar daripada SPRM yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Akhirnya, SPRM mengumumkan akaun Aman Palestin dibekukan kerana didakwa telah disalahguna derma lebih RM15 juta. Ini bukan satu jumlah yang kecil, satu jumlah yang besar, dan kalau benar disalahguna, apalah yang mereka terfikir selama ini. Sebanyak 41 akaun milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain dibeku, membabitkan wang bernilai lebih 15 juta ringgit, maklum Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pembukaan akaun itu berkaitan siasatan dakwaan terhadap dakwaan Aman Palestin Berhad Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai yang telah dijalankan sejak 17 Oktober 2023. Suruhanjaya itu telah membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan RM15.868.762 semalam. Sebelum ini, SPRM turut membuat penggeledahan di premis Aman Palestin serta memperoleh dokumen-dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu, kata SPRM pada satu kenyataan hari ini. Siasatan berkenan dijalankan bagi mendapatkan keterangan berhubung kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi-saksi penting dan hasil siasatan awal telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenan, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu. Wow, ini bukan satu perkara yang calang-calang atau kecil. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Kerana SPRM telah pun merakam beberapa keterangan saksi penting dan hasil siasatan awal menyatakan mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana. Ini bukan satu perkara yang kita sukai. Penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit. Ini bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenan. Ini dinyatakan sendiri oleh SPRM. Aman Palestin sebelum ini telah berdepan kesukaran di Perlis apabila Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis menghentikan kutipan di negeri itu sementara menunggu siasatan. Sebelum ini, Mufti Perlis Asri Zainul Abidin telah memberi amaran supaya berhati-hati dengan penipu yang menunggang nama Palestin. Dia bagaimanapun tidak menyebut identiti pihak itu secara khusus. Aman Palestin menuntut penjelasan dan bukti bahawa mereka terlibat penipuan dan penyelewengan wang kutipan derma di Perlis. Pihak mana yang telah membuat aduan dan meminta kami disiasat berkaitan wang kutipan yang dikumpulkan? Adakah terdapat sebarang laporan polis, laporan kepada Jabatan Mufti, JAIPS atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perlis mengenai kutipan wang tersebut, kata Aman Palestin ketika itu. Aman Palestin ditubuhkan pada 2004 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengumpul dana untuk rakyat Palestin yang terjejas akibat pendudukan Israel. Ia diasaskan oleh bekas Presiden Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, Abdullah Zaid Abdul Rahman. Abdullah Zaid menjadi Presiden Aman Palestin sehingga 2018. Abdullah Zaid ketika dihubungi Malaysia Kini sebentar tadi enggan mengulas berkaitan isu itu. Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini adalah
Mr. Sakau kata, adakah aman Palestin mengambil kesenangan di atas kesengsaraan orang lain? Adapun biar tunggu siasatan lengkap, kata beliau lagi. Otak Center menulis, pasal golongan-golongan ini kalau benar telah pun menyebabkan merosakkan kepercayaan terhadap tabung kutipan NGO. Dengan kata lain, sepertilah pepatah mengatakan, kerana nilah setitik rosak susu sebelanga. Kata beliau lagi, baik bagi kerajaan uruskan, dah cukup dah bagi NGO tak amanah, kata Otak Center. Green Cheetah pula menulis, inilah masalah orang Malaysia. Nampak duit saja, tangan dah gatal dah, kata beliau. Sana sini curi, sini curi, kata Green Cheetah. Nak tolong Palestin konon, macamlah mereka ini berjiwa aman dan suka menolong. Rupa-rupanya berjiwa rasuah, buat malu saja, kata Green Cheetah. Green Lama kata, tulah dah kan, duit ni buat banyak orang jadi kelabu mata. Tak apalah, biarlah SPRM habiskan dulu siasatan, kata beliau lagi. Golden Jaguar kata, kalau perkara ini sah sangkut rasuah, siapa lagi nak derma untuk Palestin? Harapkan pagar-pagar makan padi, kata Golden Jaguar. Semoga isu ini dapat diselesaikan dengan segera oleh pihak kerajaan dan dapat menyelesaikan kebelut tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita tertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan Muhyiddin? Ini adalah mungkin jawapannya Anda cari. Pewaris kerusi presiden, ahli parlimen, belot, bakal menghangatkan perhimpunan Bersatu. Penganalisis berkata, Bersatu perlu menyelesaikan krisis dihadapi kini, susulan 4 ahli parlimennya menyokong Anwar Ibrahim. Bersatu yang berdepan krisis selepas 4 ahli parlimennya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu segera bangkit jika ingin mengimbangi kekuatan gelombang hijau PAS dalam Perikatan Nasional, kata penganalisis. Susulan perkembangan politik tanah air, Bersatu yang mengetuai Perikatan Nasional atau status presidennya Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi, kini disokong 26 ahli wakil rakyat berbanding 30 sebelum ini. Manakala PAS pula dengan 43 ahli parlimen. Ada beberapa komen daripada netizen, adakah dengan ini Muhyiddin akan digugurkan sebagai sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan akan digantikan oleh pengerusi yang baru daripada parti PAS? Kerana kata mereka, amatlah logik untuk pengerusi Perikatan Nasional dipimpin daripada parti yang mempunyai bilangan kerusi yang terbanyak. Kerana sekarang ini bukannya bertambah bilangan kerusi parlimen daripada parti Bersatu, bahkan makin menjadi kurang. Kata mereka, logiknya ia perlu diserahkan kepada parti PAS. Jadi itu sebabnya mereka mencadangkan jawatan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin perlulah dilucutkan dan diserahkan kepada ahli parlimen daripada PAS. Itu sebabnya mungkin penganalisis mengatakan supaya mereka perlu bangkit semula untuk mengimbangi kekuatan gelombang hijau atau PAS dalam Perikatan Nasional. Mereka yang menyokong Anwar Ibrahim baru-baru ini adalah daripada Labuan, Kuala Kangsar, Gua Musang dan Jeli. Justru penganalisis politik berpendapat Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu bermula hari ini sehingga Sabtu perlu menjadi medan pimpinan untuk mengembalikan kepercayaan ahli dan rakyat dengan mengumumkan langkah pemulihan bagi mengawal kerosakan. Merujuk tindakan wakil rakyatnya menyokong kerajaan, Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, perkara itu harus menjadi pengajaran kepada Bersatu supaya menyaring calonnya terlebih dahulu. Ini kerana katanya ramai pemimpin Bersatu daripada UMNO mempunyai rekod kurang bersih dan terdedah kepada tekanan untuk mengalihkan sokongan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional.
Pengajaran sebagai pembangkang akan mematangkan dan menambah kekentalan jiwa ahli politik Perikatan Nasional untuk terus berjuang tanpa perlu mengungkit majoriti dirampas dari tangannya pasca PRU15. Bersatu mempunyai peranan besar dalam Perikatan Nasional sebagai pengimbang kepada PAS yang potensi keadilannya masih diragui masyarakat bukan Islam, kecuali komuniti itu di negeri pimpinannya, katanya kepada FMT. Sementara itu, Azman Hasan dari Akademi Nusantara berpandangan, naratif pembelotan 4 ahli politik atau parlimen menyokong Anwar akan diperkukuhkan pada perhimpunan itu untuk menggambarkan Bersatu masih stabil. Beliau juga tidak menolak kemungkinan ada perwakilan mempersoalkan kepimpinan Muhyiddin dan mungkin membangkitkan calon penggantinya yang dikatakan Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin, menjelang pemilihan parti tahun depan. Memang tidak syak lagi kepimpinan Bersatu akan dipersoalkan dan dibincangkan dengan hangat dalam perhimpunan itu. Boleh juga dikaitkan dengan PAS yang mempunyai banyak kerusi dan mentadbir 4 negeri. Bersatu seolah-olah hilang hala tuju dalam hal atau perkara ini. Ahli Parlimen Bersatu beri sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebenarnya ada kena mengena dengan kepimpinan parti yang kini menjadi persoalan, katanya lagi. Jadi sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, persoalan mula timbul sekali lagi. Adakah Muhyiddin akan dilucutkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan digantikan oleh PAS? Ataupun adakah Muhyiddin memang sah akan diganti sebagai Presiden Parti Bersatu? Adakah itu adalah jawaban untuk memulihkan Parti Bersatu? Sekian dulu Malaysia Kita Punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.